Oi pokan, Oi pokan, naik basikal, tengah hari, tengah panen. Apa daya motong gota, apa nak dikata. Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah Ke Kolopila, waleba, sawah lebar, kau bau banyak, kau bawanya air pergi, air pergi. soju sekali. Sunyi sepi, tak ada orang, apa nak dikata. Ramai orang dah Kojo kilang, kek bukan seremban. Ucap selamat datang dulu. Kita ucapkan selamat datang kepada para penonton kerancangan Musra Channel episod yang ke 15. 15 atau pencapaian yang cukup membanggakan. Kalau dah episod 15, maknanya dia dah nak dekat dengan episod 16. Oh, dah dekat dah tu. Dekat. Okay. Hanya kita bolehlah dipanggil sebagai YouTuber. Boleh. Boleh lah, 15 episod dah. Oh, dia tu YouTuber. Tapi yang dia tu suara kadang-kadang macam Datuk Ramli ni yang ni. Saya ada macam suara Ramli ya. Kadang-kadang nyanyi orang ada kawan-kawan cakap macam Boleh lah, nak try saya bagi sikit cuba. Jangan kau pandang bibir yang manis, karena dia bisa menghancurkan. Oh, boleh ni, boleh. 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 Cukup tebal dia. Tebal dia cukup. Dia punya Boleh lah. Dia punya gaya tu ada. Boleh lah jadi macam Kenny Lee. Yelah. Kenny Lee dia klon kepada Sudirman kan. Tapi kita ni sebenarnya ada sedikit macam kita sebut Blues Gang, Datuk Ito kan. Datuk Ito. Lepas tu Datuk Ramli Sarip. Ini semua orang-orang yang kira dah senior daripada macam daripada Exis lah. Dan kita orang pun sebenarnya banyak ambil band-band tempatan ni sebagai reference. So jadi kalau kita berminat dalam industri muzik, kita kena kenal orang-orang lama ni. Penting. Jangan sampai kita tak kenal diorang. Sebab diorang ni lah yang mendahului kita, membuka jalan. Dia yang tebas kan. Tebas semua. Laluan hutan dia tebas. Macam kita tahu Datuk Ito. Dia antara yang kuat melawan cetak rompak. Kalau kita tengok Kembara Seniman Jalanan ada dalam tu. Selain benda tu difilmkan, benda tu juga adalah satu perjuangan menentang cetak rompak. Banyak orang-orang yang terdahulu. So jadi dekat situ kita kena kenal mereka dan kenang jasa mereka. So jadi kalau boleh referen tu biar ambil artis tempatan tu yang penting. Jangan sampai kita sibuk duk tengok artis yang bukan tempatan, artis tempatan kita tak kenal pula. Betul. Tu tak sihat lah senang cakap. Jadi kalau kita nak orang mengenali kita, kita juga kena kenali orang-orang yang senior juga. Jadi itu penting sebenarnya. So lagi satu pasal lagu, kenapa kita main lagu Oi Pokan ni kan? Lagu Apa Nak Dikata. Sebenarnya ini salah satu referen lagu yang lagu ni tak ada chorus sebenarnya. So jadi kalau kita berminat dalam bidang penulisan lagu, bukan semua lagu kena ada verse, kena ada bridge, kena ada chorus. Kena ikut SOP. Itu SOP. Tak sebenarnya semestinya. lagu ni dia tak ada, senang cakap tak ada corak yang tertentu yang wajib ke apa kan. Sebenarnya ada lagu macam-macam. Saya bagi contoh lagu Apa Nak Dikata ni. Lagu Apa Nak Dikata ni dari mula sampai habis itu je pattern dia. Itulah verse dia. Itulah chorus dia. Kan dia repeat itu je dari mula sampai habis. Tapi dia jadi hit juga. Kan? Tak semestinya lagu tu kena ada chorus, kena ada verse kan. Jadi lagu yang ada macam ni je dari mula sampai habis pun dia hit juga. Satu Melaya tahu.
Saya baru sedar sebenarnya dalam perkara ni, lagu ni. Baru pasal juga. Baru pasal. Saya tak panjang lagi. Banyak lagi lagu. Dia ada pattern-pattern lagu ni macam-macam. Ah, Ada yang akan buat verse, lepas tu chorus, nanti letak bridge kan, ataupun verse, lepas tu bridge, lepas tu chorus. Dia macam-macam. Tapi ada lagu yang dari mula sampai habis macam ni je. Kalau kita tengok lagu ni daripada Poipokan, lagu tu dia repeat, melodi dia macam tu. Tapi dia tetap jadi hit. Semua orang suka lagu ni. Kan, dia blues yang macam rapat dengan kita. Betul. Dan lagi satu, bagi saya lah, kalau nak buat lagu, kalau pada saya ni pendapat saya, lagu yang kalau macam kita nak gunakan bahasa daerah ke apa kan, saya tengok bahasa Lorat Negeri Sembilan ni lah kan, dia kena dengan lagu. Macam kita tengok Datuk Hatan dia buat Bisau Bona kan. Sebab benda ni saya pernah berbual dengan Datuk Hatan masa tu sebelum dia buat Bisau Bona tu kan. Jadi saya dah cakap dengan dia, lagu ni apa yang sesuai, memang lagu ada slang Negeri Sembilan ni. Kemudian tak lama lah, masa tu Datuk Hatan release dengan Bisau Bona. Memang awesome. Kan, nampak ada dia gunakan slang Negeri Sembilan. Betul. Sebab tu macam siapa yang rapper, siapa Waris, pun dia buat ada Lorat Negeri Sembilan. Jadi saya rasa tak janggal kalau dimasukkan dalam lagu. Boleh cubalah kita macam tu. Kalau bahasa Jawa janggal sikit kadang. Kan, bahasa Negeri Sembilan nampak dia punya cocok tu ada. Kan? Betul. Tu sedikit kita selitkan. Tapi ada satu lagu ni dia pergi juga, tapi dia ada dua struktur je. Lagu apa, tahu lagu apa? Cinta Muka Buku. Cinta Muka Buku. Najwa Latif. Dia macam tu. Kita berkenalan, dia terus macam chorus terus. Bagaimana? Itu je, dua tu. Itu je. Dia memang melawan hukum lah. Tapi pergi. Bukan satu kesalahan. Dia bukan kesalahan. Selagi lagu tu, kalau kita create lagu tu sedap, layan, orang suka, lagu tu akan boleh hit. Jadi dalam membuat lagu ni memang dia tak ada, tapi kita kena buat betul-betul. Jangan buat cincai lah. Macam tu. Okey, itulah sedikit perkongsian mengenai penciptaan lagu kan. Masa tadi kita kat luar tadi, kita ada jamming-jamming sikit kan. Kan, brother kata ada lagu ciptaan dia tu, satu lagu tu kan. Apa tajuk tu? Itu Menantikan Saat Termampu. Lagu tu. Lagu tu ada dalam album Ada. Jadi sambil-sambil tadi buka tu kita dengar, macam bila saya baca komen dekat Facebook Exist kan, saya baca orang suka lagu tu, jadi menyebabkan saya nak buka balik lagu tu, nak dengar balik bahagian mana yang orang suka, bahagian mana. Sebab kita ni hari-hari dengar macam-macam lagu, jadi bila orang cakap suka lagu tu, kita macam toleh ke belakang, kita dengar balik lagu tu. Jadi kita kena buat something yang buat orang suka. Okey, itu sedikit tentang penciptaan lagu Saya semua tanya lah nampak dia tu macam slow sikit ataupun hilang terus daripada social media ni kan. Bagaimana masa tu tiba-tiba muncul dengan status politik tu? Politik. Sebab sebenarnya saya ni minat membaca tentang politik dan layan tentang politik sebenarnya. Macam setengah orang dia minat bola. Kan, dia minat Liverpool lah, Manchester United lah kan. Saya tak kisah pun, saya tak marah pun. Jadi saya harap dia orang tak marah lah bila saya layan politik. Saya minat politik. Dan bagi saya politik ni macam, kalau saya layan ni macam saya rasa terhibur. Hiburan saya ni bila baca politik, layan politik ni saya rasa macam terhibur. Macam awak mungkin layan bola sepak, awak rasa macam best lah. Kan, rasa asyik macam tu kan. Tapi saya asyik juga layan politik. Sebab apa? Bagi saya, ini pendapat saya lah. Saya tengok orang-orang yang layan politik ni, termasuklah ahli parlimen ke, kan, orang-orang yang politik, terlibat dengan politik, diorang ni macam panjang umur. Kalau kita tengok orang-orang tu kan semacam, kita tengok dah tua lah. Ada orang mengata dia tua lah apa kan. Tapi umur dia panjang. Saya syak mesti pasal layan politik. Mungkin itu antara petua nak panjang umur kan. Betul. Layan politik kan. Tu jadi mungkin. Lepas tu tengok diorang macam die hard lah. Kan. Macam susah mati punya.
Bukan mati keras. Bukan mati keras. Die hard. Hard to die. Hard to die. Macam tu maksudnya lah kan. Macam susah mati. Lagi pun sebenarnya saya tengok politik ni macam bola sebenarnya. Ha. Sebab bola ni player ni kejap Real Madrid beli, tukar apa tu lari ke tim ni kan. Betul. Mbappe lari ke Real Madrid daripada ni. Sama politik. Politik apa? Daripada ni lompat ke bersatu. Kan? Tu bila dah macam ni dia lompat pula. Ada istilah pula kata katak lah kan. Macam-macam lah kan. Tu lah, jadi saya layan. Macam bagi saya hiburan lah. Hiburan. Saya layan politik rasa terhibur kadang-kadang. Mungkin harap-harap menambah umur sikit lah kan. Nak tengok macam orang politik pun panjang umur tengok semua tu. Betul. Itulah. Jadi dekat situ. Tapi sebenarnya saya bagi tahu lah sebenarnya. Saya hilang 2 hari ke 3 hari tu telefon saya rosak. Dia jatuh dan kena tukar skrin. Jadi nak tunggu skrin baik tu ambil masa 2 hari macam tu kan. So jadi bila dah okey tu barulah boleh tu. Tapi kelang kabut lah sikit. Pelanggan yang Pro 2 kan. Semua tanya saya bila apa cerita kan. Ada yang marah terus merajuk kan. Dekat situ kita selit sikit ni pasal saya sebenarnya terlibat dalam sale Pro 2. Jadi kalau ada kawan-kawan kat sana berminat pasal nak tanya pasal kereta Pro 2, boleh contact saya juga. Nak tanya ke, nak beli terus ke. Nak jual kereta yang ada pun saya boleh tolong. Macam saya ada order satu. Pelan-pelan. Tapi memang lambat dapat Lambat. Dia tak macam order lemang. Order lemang pun cepat rasanya. Order kereta Pro 2 ni sekarang ataupun kereta-kereta apa pun semuanya lambat. Sebab dia bukan strategi nak tunggu naik harga apa tak, bukan. Sebenarnya ada masalah dekat semiconductor chip diorang tak mencukupi. Jadi bila benda tu sampai, semua dia pasang kereta cepat-cepat. Saya dengar pun Toyota pun macam tu. Semua. Jadi semua Honda, Toyota, Proton macam tu. So jadi itu yang kita galakkan orang buat tempahan awal. Supaya tidak tidak rasa terlambat. Okey. Sekarang terjawab lah kenapa saya order kereta berbulan ni tak dapat. Jadi dia menguji kesabaran. Tapi saya order dekat member sebelah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, macam biasalah kita punya sesi ni kita jawab soalan kerana terlalu banyak orang nak tahu, nak puaskan hati mereka. Jadi kita layan soalan. Layan soalan. Okay. Ya. Okay, saya terima soalan yang pertama ni daripada Fendi Rocks. Dia tanya, macam mana Ajai boleh tiba-tiba jadi vokalis solo, kemudian jadi pakar sampai jadi juri di pertandingan-pertandingan nyanyian. Tak pernah ke dia nak jadi vokalis exist? Lepas tu dia cakap, pernah terbaca kat surat khabar dulu, Mamat tubuhkan band nama Maxis. Tak jadi dah lama nama nak dekat-dekat exist. Lepas tu, apa pandangan perspektif korang pada pembawaan vokal Izzat? Ikutkan pada prestasi kat Gegar Berganza memang padu. Apa komen-komen dari rakan-rakan artis masa awal munculan dulu? Okey. Macam ni sejauh yang pertama tu, macam mana Ajai tiba-tiba jadi vokalis solo? Okey, sebenarnya Ajai ni memang berbakat selain cipta melodi, dia juga boleh menyanyi. Tapi dalam genre dia lah. Jadi dalam genre dia menyanyi, saya tengok kadang-kadang dia gaya dia macam Datuk Zainal Abidin lah. Dia boleh buat macam tu, Ajai. So jadi bila sebenarnya okey, ni cerita yang mungkin saya tak pernah ceritakan. Sebab pernah satu ketika apabila ni di awal-awal lepas ada sikit masalah disiplin peringkat awal. Jadi pernah syarikat mencadangkan untuk Ajai jadi penyanyi. Masa tu Mamat lagi jadi penyanyi. Dan tapi tiba-tiba syarikat sendiri mencadangkan apa kata Ajai jadi penyanyi. Jadi kita dah cuba kita pun buka lah kan macam Ajai cakap dia sanggup galas tanggungjawab tu sebagai penyanyi. Jadi kita bagi dia pun semangat. Dia dengan jogging lah, dia praktis lah kan. Bila tiap-tiap malam tu praktis, kita dah rasa dah 2 minggu lah cubaan praktis tu dengan dia. So jadi lepas 2 minggu tu dia datang balik kawan, dia panggil semua. Dia kata dia tak boleh galas sebagai vokalis. Kalau nyanyi untuk tambah-tambah tu sampingan dia boleh lah. Jadi dia kata kita panggil balik Mamat.
kita perlukan Mamat. So jadi maksud dia cakap kita semua jenis berfikiran terbuka sebenarnya. Jadi bila dia kata itu okey. Memang kita tak kisah pun. Sebab andai kau rasa kau mampu untuk galas sebagai penyanyi, silakan. Kan? Kita pun sentiasa bersifat terbuka. Jadi bagi kita kita tak suka macam menghalang kemahuan seseorang. Termasuklah pada satu hari apabila Ajai dah terlibat, masa tu dia buat A&R dengan Warner Music. Jadi dia dah tak dapat untuk terlibat banyak program dengan Exist. Jadi dia sendiri yang menawarkan untuk tarik diri dari band. Masa tu selepas Jangan Gentar lah. Jadi berbincang secara baik kan. Kita duduk dekat bilik meeting BMG masa tu. Dengan Pak Aziz semua ada kan. Pak Aziz Bakar masa tu. Sekarang Datuk Aziz Bakar lah. Jadi kita bincang tentang hasrat Ajai untuk tinggalkan band lah waktu tu. So jadi kita terima hasrat tu dengan semangat setia kawan. Dia tak tinggalkan band melulu ataupun lari macam tu. Dia tidak. Sebab tu hubungan kita masih akrab sampai hari ini. Itu sejarahnya macam mana kita. Lepas tu bila dia mula terlibat dengan composition, jadi banyak lagu dan lagu dia pun dah ada yang menang juara lagu kebanyakannya dan jadi lagu hit. Banyak lagu hit yang dia buat dah. So jadi dekat situ dia layak untuk diangkat sebagai juri. Jadi dia boleh jadi juri. Dekat situlah jadi dia punya langkah semakin besar, semakin melebar lah untuk karier dia sebagai solo. Dan dia masa tu dia jadi penyanyi dengan isteri dia masa tu. So jadi dekat situlah pernah bagaimana Ajai jadi penyanyi. Jadi penyanyi solo. Jadi dekat situ yang kedua ni dia tanya pasal dekat surat khabar dulu Mamat ada tubuhan Maxis. Sebenarnya saya tak tahu. Tapi saya ada dapat maklumat tu agak lewat lah. Sebab ada macam abang angkat dia rapat dengan kita, dia kata dia nak buat kumpulan nama Maxis, tapi lepas tu dia ada bagi name card, saya tengok macam Syarikat Yuska. Syarikat Yuska pakai nama Maxis kan. Saya tak tahu sebenarnya dia nak buat Yuska atau nak buat band. Saya tak tahu Jadi itu tak jelas. Mungkin saudara kena tanya Mamat sendiri. Sebab saya tak ada info yang tepat. Okey, tapi bercerita pasal ni sebenarnya kan. Pada tahun 2003 ke 2004 saya tak ingat Sebenarnya saya pernah backup Mamat masa tu. Ada satu program RTM masa tu kan. Memang arti undangan masa tu Mamat. Kita pun praktis lagu Hanya Tinggal loh. Tahu lagu tu? Tak tahu kan? Hanya Aku Yang Tinggal. Bukan. Hanya tinggal apa? Masa zaman tu dengan FMC lah. Dia dengan FMC betul dia dengan FMC. Okey. Saja cerita pengalaman kan. Ya. Kita praktis. Tu bila datang sekali. Tapi yang backup ni bukan Maxis yang dia nak tu bukan tak pula. Tapi yang pentingnya tu bila kita live kan, benda live susah sikit lah. Jadi last sekali main terpaksa lah. Macam tu lah pengalaman saya pernah backup Mamat Okey. Ni ada soalan ketiga dari Fendi Rock. Banyak ni Fendi Rock punya soalan kita kutip kali ni. Dia tanya pandangan perspektif korang pada pembawakan Wakil Izzat. Okey. Wakil Izzat ni kalau saya tak payah bandingkan banyak lah. Bandingkan dia dengan Mamat sudahlah kan. Masing-masing ada tersendiri. Sebab macam Izzat ni dia ada karakter vokal yang bagi saya dia lebih kurang dalam 2 oktav je vokal dia. Dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Cuma pada peringkat awal tu dia lagi banyak ada sengau dia. Tapi pada saya bila kita nyanyi ada sedikit sengau, sedap juga bila dirakamkan sebenarnya jadi benda tu akan keluarkan lebih sedikit blues lah sebenarnya bila sengau dia sikit tu kan. Sebab dekat situ, sebab dalam nyanyian mesti kena ada blues, kena ada soul sikit macam tu. Barulah bila kita sampaikan lagu tu dia akan jadi ada 2 variasi ataupun 3 variasi daripada suara yang dia lontarkan.
Jadi dekat situ kalau macam saya jaga vokal tu, saya akan minta dekat sini nak keluar macam mana. Nak lebihkan soul atau lebihkan blues kan. Atau nak keluarkan uh, suara yang normal saja kan. Jadi dekat situ sebenarnya Izzat ni pada saya dia sebab tu dia boleh berlakon lah. Sebenarnya Izzat ni boleh berlakon pada saya. Dia boleh mengajuk, boleh apa kan. Jadi dekat situ penting juga. Boleh mengajuk, boleh macam berlakon. Jadi berlakon maksudnya dalam melontarkan suara, dia boleh mengajuk macam gini, macam gitu kan. Jadi senang bila kita nak rakamkan suara, kadang-kadang dekat bahagian tertentu kita nak dia ubah sedikit pattern suara nyanyian. Kat situ Izzat dia ada beberapa option. Beberapa pilihan. Kalau macam Mamat, saya kadang-kadang dengar suara dia macam arwah Nasir Wahab. Arwah Nasir Wahab. Pun ada angin juga tu. Dia punya bila tarik tinggi tu kan. Kadang-kadang ada macam Nasir Wahab. Jadi saya ingat pasal lagi seorang yang pasal macam tu, Datuk M. Nasir pun ada cakap, suara kau macam Nasir Wahab. Dia pernah cakap macam tu. Suara Mamat tu, dia ada pattern bila dia tarik yang tinggi tu, ada macam arwah Nasir Wahab. Jadi tu dekat situ, saya mula jadi terpesona untuk dengar lagu-lagu nyanyian arwah Nasir Wahab. Kerana bila di komen macam tu, saya pun cuba mendalami dan dengar. Lah, betul lah ada sikit. Sebenarnya saya pun suka mengajuk Nasir Wahab ni juga. Sebab suara dia macam ada angin dia tu. Sekali aku jatuh cinta. Bila dia tarik tu, kalau pasal ada macam Mamat. Dekat situ kita kongsikan. Okey. So jadi cukup 3 soalan ke nak tambah lagi? Tambah satu. Tambah satu. Lanja. Lanja Oh, itu berat. Ini berat-berat. Ni belum ni, masih bujang semua. Ni dia tanya, selamat hari raya bro. Ni Pak Ajar Channel. Nak tanya apa punca Ajar keluar dari Exist. Itu yang tadi saya dah termasuk sikit tadi tu. Kita dah jawab ya, Pak Ajar. Pak Ajar tadi kita dah jawab sikit. Sebenarnya bila dia masa tu dia berkahwin, kemudian dia bekerja dengan Warner Music, dia dah jadi banyak komitmen selain dengan band. Dia dah mula kena pergi kerja satu. Jadi kita pun fikir masa tu dia kena cari rezeki untuk isteri dan dia kan. Jadi macam tu. Jadi kita rasa macam kita tak boleh halang dia. Dan waktu kalau perasan sebenarnya dalam album Jangan Gentar, sebenarnya kita dah sedia yang kita akan Ajar akan tinggalkan band sebenarnya. So jadi kalau dalam rakaman Jangan Gentar tu, beberapa lagu saja yang ada keyboard kalau sebenarnya perasan. Macam kalau dengar, kita dah mula pergi dekat muzik yang grunge sikit dan ada Peljam sikit dah. Peljam sikit. Jadi kita dah mula fikir untuk bermain dalam keadaan 3 piece. So jadi bila dah jadi 3 piece tu, kita kena fikir something yang different bila bermain tanpa keyboard. Maknanya kita nak muzik tu tidak kelihatan kosong. Jadi kita bersyukur juga lah. Contoh, banyak band Malaysia yang main 3 piece tapi muzik dia penuh. Macam nombor 1 macam Wings lah kan. Dia 3 piece band tapi muzik dia penuh. Jadi kalau kita pun ada 3 piece band, kita kena ambil reference 3 piece band. Macam tu. So jadi bila masa tu dah rasa Ajai takkan tu, jadi ada beberapa lagu kita dah mula lagu tanpa keyboard sebenarnya dalam album Jangan Gentar tu. Kalau macam album pertama tu ada lagu tanpa keyboard tu, lagu yang terakhir pasal Ajai tak dapat masuk. Tapi waktu album Jangan Gentar tu ada lagu yang Ajai tak datang untuk recording pun. Jadi kita terus rasa setuju dengan lagu tu tanpa ada keyboard. Jadi kalau perasan lagu yang tak ada keyboard waktu tu lagu Madah di Pesara, lagu tu tak ada keyboard kalau perasan. Lagu tu tak ada keyboard. Kemudian beberapa lagu fast yang kita buat, macam Aku Takkan Bunuh Diri kan, tu pun tak ada keyboard. Jadi beberapa lagu yang memang kita dah buat tu, maksudnya macam kita rasa Ajai tak dapat bagi komitmen tapi kita jalan. Tapi Alhamdulillah benda tu semua serasi. Mana yang lagu Ajai boleh datang main, dia datang main. Macam Mengintai Tirai Kamar tu semua Ajai main. Kita bukan sessionis.
Kembalikan Hatinya, Ajai main. Hani Lempeng Nyangus memang lagu ciptaan dia, dan jadi memang dia datang, dia main. Macam lagu Fast kebanyakannya dia tak main lah waktu tu. Jadi dah mula dekat situ kita rasa Ajai akan mengundur diri. Tapi Ajai tinggalkan band dengan cara yang baik. So jadi hubungan kami baik sampai sekarang. Alhamdulillah. Lepas tu ada satu soalan saya nak panggil tadi, dia tanya. Okey, ini yang ni last kita ambil Boleh. Kita ambil ini daripada Daniel Zikri. Thank you Abang Musa and Mr. Roko sudi jawab soalan. Dah agak rata-rata line up first album, mesti suka lagu Rahsia Puan Cemara. Semua suka lagu Rahsia Puan Cemara. Awak suka lagu apa? Saya suka Kuman-Kuman HIV. Okey. Baik. Sebenarnya bahaya lagu tu. Dia ada kuman Adalah, gurau je. Okey, first album mesti suka lagu Rahsia Puan Cemara. Samalah dengan kita. Abang Musa dah berapa banyak koleksi gitar bass yang ada sekarang ni? Bass mana yang paling suka sekali dan bassis mana yang diminati dalam Malaysia? Okey. Jadi saya ada beberapa gitar bass tapi saya tak simpan lah semua. Sebab ada bass yang saya pakai dan bila satu masa saya let go bass tu dekat orang lain. Jadi saya akan beli satu bass yang lain. Jadi saya tak simpan banyak bass sebab saya fikir saya tak ada ruang untuk jaga bass ni, sebab dia perlu ruang yang baik macam daripada segi hawa dingin ke apa kan sebenarnya. Jadi ruang tu tak ada. Jadi saya sangat terhad sebab maintain lagi nak pasang tali. Lepas tu sebab pernah saya punya acoustic bass, dia punya bridge ni tercabut sebab cuaca panas. Jadi dia tercabut dalam case gitar. So jadi kena hantar repair kan. Jadi dekat situ menyebabkan kita hadkan lah berapa bass kita ada dekat situ. Okey, lepas tu dia cakap siapa bass yang saya minati. Okey, nombor satu Saya tahu. Siapa? Zua Ekspedisi. Salah. Bukan? Saya minat sekali Eddie Wings. Special ni. Special. Saya suka Eddie Wings. Sebab daripada mula pun saya banyak jamming lagu Wings. Lepas tu lagu Search kan. Tapi saya bila saya tengok dia tu 3-piece band, dia punya fill in dalam lagu tu bagi saya menakjubkan lah. Saya suka Eddie Wings sebenarnya nombor satu lah. Lagu apa yang rasanya best, yang menakjubkan tu? Tahu tak? Nak kata tu banyak sangat lah. Macam macam contoh lagu lagu dekat album Belenggu Irama tu. Tu. Belenggu Irama tu. Lagu Belenggu Irama tu lah. Ding 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 ding. Kan? Lagu tu bagi saya Eddie buat line up tiap-tiap album memang best pada saya. Saya suka Eddie Wings. Dia groove groove dia. Dan dia menyebabkan band tu tak nampak tempang. Dia sentiasa buat something yang dengan idea dia yang bagi saya dia punya line up dia punya playing dia kan. Bagi saya dia dalam apa yang saya minat, dia nombor satu lah. Eddie Wings. Okey. Selain dia banyak juga saya suka Mak Mega. Kan? Mak Mega, kumpulan Mega. Okey. Saya suka Mak Mega. Lepas tu saya suka sessionis lah tu. Saya suka ni Abang Bong. Abang Bong. Saya suka dia. Selalu tengok dia recording ke apa? Saya agak rapat juga lah dengan dia masa zaman banyak recording kan. Dan ada lagu yang dia arrange untuk exist juga kan. Macam daripada segi macam lagu Mengintai Tiada Agama tu Abang Bong yang arrange. Abang Bong arrange lagu tu. So, jadi dekat situlah menyebabkan kita jadi rapat. Okey. Dia dulu satu band dengan Lord. Okey, sebab apa saya sebut pasal Lord? Pasal tadi lagu Apa Dah Dikata. Suara perempuan tu suara Lord sebenarnya. Time recording kan. Saya pernah interview dia dulu. Itulah sumbangan Lord dalam lagu Apa Nak Dikata tu.
Lengang macam suara perempuan punya dia. Hmm. Ada pernah satu band club dengan Bong tadi. Yalah. Okey, lain. Tekan Left Handed tak minat. Left handed saya minat tapi Tapi bagi begitu. saya bukan. Bagi saya dia agak mustahil saya nak follow sebab bagi saya dia terlalu mana dia ada satu level yang macam kalau saya nak ikut saya tak terkejar. Dia champion sangat. Ujang macam, sangat lah. Macam Ian kan. Ian ni kalau main bukan cacalang lah sebenarnya kan. Jadi bukan saya tak minat. Saya macam kalau ikut tu saya takut saya tak terkejar. Jadi tak jadi apa-apa untuk saya pula macam tu. Awak pun ada rasa macam tu rupanya Betul. Saya ada rasa macam ni. Sama ke? Bila kita dengar Dream Theater. Aku dengar je lah. Aku malas nak follow lah. Sebab kita takut nanti kita kejar-kejar kita jadi rasa tertekan. Rasa tertekan menyebabkan kita nanti frustrated. Jadi yang menyebabkan kita aku buanglah gitar, tak nak main gitar. Jangan. So jadi sama je macam kalau kita nak berlari ke, kita jangan beat dengan orang yang terlalu kuat kan. Kita cari orang yang sederhana. Macam tu. Sama juga bila kita form satu band, kita tengok kemampuan band member kita. Kadang-kadang band member kita ni main dalam katakan ada drummer, ada gitaris, ada bassist. Kadang-kadang drummer ni terus sangat. Kau letak lagu apa pun dia boleh bantai. Gitaris ni pula kalau kau letak lagu-lagu macam ni dia boleh carry semua. Bagi lagu macam ni dia tak boleh. Jadi bass pun ada macam tu. Keyboardist pun ada macam tu. Jadi mana kita ambil kat mana dia punya terror kat sini, dia punya bagus kat sini, kita combinekan jadi kita punya. So jadi bila jadi kita punya, kita akan buat dengan rasa penuh excitement lah. Kita perlu ada rasa gembira bila kita buat tu. Jangan setengah orang dia buat lepas tu dia sendiri tak suka. Macam tu Jadi sebenarnya kita perlu rasa gembira dengan hasil kerja kita. Kalau kita sendiri tak gembira dengan hasil kerja kita, bagaimana orang nak suka dengan hasil kerja kita? Macam tu. Dekat situ. Okey, satu perkara saya nak sentuh hari ni. Pasal minggu lepas kita ada cerita pasal Panggilan Pulau. Okey. Lagu Panggilan Pulau tu saya dengar balik. Intro awal tu ada macam Mamstin. Macam Mamstin. Sikit je padan tu. Okey, ini punca dia Along jugalah. Sebab Along ni masa zaman tu dia ada baru beli satu Fender signature Yamaha Mamstin. Kan? So jadi dekat situlah menyebabkan Along ajak pergi jamming lagu Mamstin kadang-kadang kan. So jadi pasal bila dia pakai gitar tu dia terinspirasi untuk main lagu tu. Macam tu lah. Jadi kita akan ikut je lah masa tu. Jadi bila dah main tu dia bila kita main lagu orang ni, dia mesti ada percentage yang akan masuk ke dalam diri kita. Masuk dalam diri kita, benda tu jadi macam idea, jadi sedikit ilmu kan. Jadi bagi saya kalau nak dapat ilmu satu macam contoh kita nak dapat ilmu macam saya nak dapat ilmu macam mana Eddie Wing main, saya kena main lagu Wings. Baru saya tahu sentuhan dia macam mana, dia punya running chord dia macam mana. Dekat situ. Jadi walaupun tak 100% jadi dia, tapi saya dapat ilmu yang dia ciptakan dekat baseline yang dia ada tu. Macam tu lah. Jadi kalau macam Mamstin, dia suka, main lah lagu Mamstin, kita cuba. Nyanyi lah? Masa tu banyak instrumental je. Okay. Nyanyi. Tak ada, Mamat tak ada nyanyi. Tak ada. Sebab tu kita banyak, masa tu lain instrumental. Jadi lain instrumental, lain main Satriani punya lagu kan. Jadi ada berapa Gary Moore ke. Masa tu Ajay pun dia kalau kita jamming Ajay nyanyi lah. Kadang-kadang contoh lagu yang Ajay akan nyanyi lagu Two Princess daripada Spin Doctor. Dan lagu Ugly Kid Joe. Zaman-zaman tu lah. Zaman tu tu Ajay akan nyanyi biasanya. Dah bukan rock kapak dah tu. Kan? Masa tu kita dah mula pergi minat macam alternatif sikit. Zaman tu. Tu yang main Rock the World tu. Itulah. Tu nanti kan. Tu nanti cerita. Ada soalan sebenarnya tu. Ada. Daripada Rizwan Rosli saya tengok nama tu kan. Tapi kita relax kan. Tu nanti lah. Jauh gitu. Jauh. Yang Panggilan Pulau. Lepas tu lagu yang kedua
daripada ciptaan Ujang ialah Mendekati Nirvana. Mendekati Nirvana ni, lagu ni ciptaan Ujang, lirik oleh Kapten Osman Ali. Arwah lah dah dia. Arwah Kapten Osman Ali ni, dia banyak menyumbangkan lirik untuk album pertama Exist dulu. So jadi untuk album yang kedua ni kurang sikit dia hasil yang dia buat, sebab dia pun kapten kapal. Jadi waktu kita buat tu kadang-kadang dia ada belayar apa semua kan. Jadi dia masa dia terhad. Jadi dekat situ dapat kita minta dia buat beberapa lirik je kan. Bila dia buat pula kadang-kadang saya rasa tak cocok kan. Jadi satu dua yang dia buat lain tu saya rasa okey jalan kan. Macam lagu ni Mendekati Nirvana. Lagu ni ada gunakan double pedal. Lagu ni dirakamkan di Form Studio Singapura waktu tu. Jadi masa ni kita dah mula dengan berempat je kan. Masa tu Syah dah tinggalkan band. Jadi kena siapkan second album tu. Lagu semua kita cuba penuhi yang terbaik waktu tu kan. Tapi dengan beberapa kekurangan, macam gitaris dah tinggal seorang. Jadi Along kena mula biasakan bermain dengan sebagai seorang pemain gitar je. Sebelum tu ada dua gitaris dengan Syah. Jadi Syah dah tak ada. Kemudian Mamat dia ada perubahan suara. Suara daripada suara masa first album tu suara kanak-kanak. Bila second album tu dah suara remaja. Jadi suara dah pecah. Jadi bila suara dah pecah, daripada segi low sikit, keupayaan vokal dia, range vokal dia dah jatuh sikit waktu tu. So jadi kita terpaksa buat satu yang sesuai juga untuk dia sebenarnya. Itulah jadinya second album tu sebenarnya satu eksperimen yang agak payah sebenarnya. Okey, masa tu kiranya main lagu untuk Mu Ibu kalau ada show, key yang sama ke rendahkan dah? Sebenarnya kita dah ubah key dia. Ubah key dia. Sebab kita tak boleh paksa dia nyanyi dengan key yang asal masa dia buat tu. Key tu lebih pada key suara kanak-kanak ataupun penyanyi perempuan sebenarnya. So pakai C minor tu tinggi masa tu. So jadi bila kita buat tu kita dah transpose pergi A minor. Kemudian satu masa lagi kita pergi dekat G minor. Macam tu. Banyak juga. Sebab nak mudahkan permainan kan. Sebab dia boleh sampai dekat satu key tu, tapi permainan pula tak mudah. So jadi masing-masing berkorban lah. Kena susun semula fingering, susun semula dekat mana kita punya untuk pegang chords yang mudah bila kita live performance kan. Macam tu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kita buat dan praktis banyak masa tu. So jadi banyak praktis, banyak memudahkan lagi lepas tu. Saya bercerita pasal Kapten Osman Ali tu kan. Saya pun hari tu adalah jumpa dia sebelum dia meninggal. Lama sebelum meninggal dah 2010 ke apa. Dia lepak dekat belakang KLCC tu. Bercerita pasal muzik. Masa tu dia memang masih kapten lagi lah kan. Kapten. Tapi hujung-hujung tu dia dah sakit lah. Dia ada diabetes kan. Kesian dia. Jadi itu satu perkongsian ya tentang kita perlu tahu tadi macam mana. Kita pun tak terfikir perubahan suara Mamat kan. Mungkin perlu dikupas lagi next time ke. Perubahan apa yang berlaku. Saya pun tanya tadi spontan. Macam mana tiba-tiba show mesti orang nak untuk Mu Ibu juga. Orang Cemara juga. Macam mana key sama ke apa ke. Macam mana nak solo nanti. Biasa dah macam tu. Kena ubah. Banyak lagu-lagu yang key asal banyak dia dah tak boleh ikut lagi kan. Sebab suara yang dulu tu lain. Bukan kita tak boleh kekal sebenarnya. Jadi kita kena ubah. Jadi kita kalau musician dia akan suka, aku nak main chord ni juga, nak pegang chord macam masa cari lagu tu, contoh dah pakai E minor, nak main E minor juga. Dengan penyanyi tu dah tak boleh. Jadi kalau sebenarnya kita tak bertoleransi dengan penyanyi, sebenarnya kita menyeksa dia. Atau kita boleh merosakkan dia punya peti suara dia. Macam tu. So, jadi dekat situlah sebenarnya musician kena peka juga, kena berkorban untuk ataupun ada taktikal dia tu. Contohnya macam mana? Siapa? Search hari tu.
Emises kan. Dia dah daripada D minor Isabella dah turun. Tapi Man Kidal dia sebelum dia nak modulate tu ada ubah dulu sikit. Dia maknanya solo tetap dalam D minor. Tapi dia punya dia masuk dulu ke situ. Lepas tu masuk ke vokal dia kembali ke A minor ke B minor. Macam-macam idea ikut musician lah. Sebenarnya bagi saya kalau yang macam apa yang Man Kidal buat tu itu bukan mudah lah sebenarnya. Kan daripada transpose key balik ke original key untuk solo ke apa kan. Tu sebenarnya orang yang tak sipu je boleh buat macam tu. Bukan senang lah. Jadi kalau macam kita transpose keseluruhan lagu termasuk dengan solo-solo lah. Itu pun ada orang cakap kebanyakan musician tak mampu nak buat macam tu. Bila transpose key, diorang tak boleh dapat solo yang macam sama tu kan. Sebenarnya kalau macam Adlong, dia boleh buat benda-benda tu semua. Dia akan transpose daripada key lagu tu sampai kepada solo dia pun dia tukar sekali. Mana dengan dalam keadaan transpose lah. So jadi kita pun pilihlah kod mana yang Along mudah untuk dia main kan. Bukan penyanyi je nak mudah. Gitaris tu pun nak kena mudah juga untuk kena buat tu. Praktis kuat lah. Praktis kuat. Kan tak solo F sharp minor payah juga sebenarnya kan. Tapi kena praktis lah. Praktis. Kena cari dia punya posisi. Contoh kalau asal main kat atas mungkin dah kena main kat bawah. Kan. Main kat atas, main kat bawah macam tu. Itulah keadaan itu cabaran lah. Cabaran ya. Cabaran dan ilmu pengetahuan diperlukan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rasanya panjang juga kita nak bercakap ni ya. Anda semua macam dah sampai ke puncak ke belum? Dah sampai dia punya sur tu dah sampai belum? Macam nasi kandar pakai sur. Dia betul dia. Kalau kurang sur bila kita bagi panjang ni baru sur. Lagi tapi jangan lupa tanya soalan. Soalan tu kita akan baca, biarlah soalan yang membuka minda kan. Baru kita boleh kongsi macam-macam. Kongsi macam-macam. Right. Okey, saya rasa sampai di situ saja episod kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa pada minggu hadapan. Okey. Bye-bye.